Assalamualaikum guys. Macam biasa apabila weekdays macam ni 2.15 minit petang tepat di kaca TV saluran 122 Astro dan 122 My Freeview anda sedang menonton Borak Tesi Peng bersama Fira Fandi dan Marzella Sigai. Yes guys, hari baru, tarikh yang baru. Hari ini kita expect bertenaga lah. Betul, Fir. Sebab hari ni kalau untuk sekolah hari kedua. Betul. Untuk adik-adik kita yang tengah bersekolah, pagi tadi Marzella, semasa saya hendak menuju ke tempat kerja seawal jam 5.30 pagi, sesak di kawasan sekolah-sekolah Sentrisa. Bukan setakat Fir je, Zel dari Samarahan pun. Sesak? Jam sesak. Sudah jam dekat sana. So rindulah sebenarnya Zel. Kita dah hampir setahun dah tak hidup dalam keadaan yang tunggu kerja, ada kenderaan yang sesak menghantar anak ke sekolah, menghantar adik ke sekolah ke. Alright, semoga semuanya berjalan dengan lancar, sentiasa dilindungi, amin. Dan kita nak mulakan Borak Tesi Peng dengan updates COVID-19. Ini semalam kan? Semalam. Merekodkan 252 kes baru dengan terdapat 1 kes kematian di Kapit. Tapi Fir, apa yang mengejutkan, 234 tidak menunjukkan sebarang simptom. Hanya 18 sahaja yang bergejala. Betul lah, sebab sekarang ni COVID-19, Fir pernah bertanya dengan kawan Fir. Dia cakap, dia pernah pergi satu tempat. Bila pergi satu tempat ni, dia dan kawan dia kira bercuti lah. Dia duduk dalam bilik je, Zal. Kawan dia keluar ke sana, ke sini, ke sana, sini. Dia balik, dia ada simptom demam yang ringan, pergi swab test, dia positif. Kawan-kawan dia yang keluar sana sini, yang close contact dengan dia semua negatif. Macam mana pula? Tapi ianya depends dengan imunisasi badan seseorang. Itulah, macam pelik lah. Tapi apa-apa pun, kita tetap kena jaga SOP, tetap kena jaga kebersihan dan mendaftar untuk program vaksinasi. Sarawak masih lagi negeri yang tertinggi menerima dos vaksinasi fasa yang pertama. Alhamdulillah. Tahniahlah kepada yang dah pun menerima dos vaksinasi. Sebab kita sekarang ni nak lindung diri, lindung semua. Betul, Itu tagline kita. Okey. Jom untuk Borak Tesi Peng selama 45 minit ni kita ada tetamu yang kita nak bawa masuk. Kita nak bawa seorang fighter. Hari ni mungkin ada yang dah tengok poster. Kita ada Zaidi Wasli. Dia merupakan jurulatih Muay Thai. Tapi itu cerita kemudian. Sekarang ni bercerita pasal COVID-19. Okey. Kita kalau nak buat swab test dalam hidung tau. Betul. Tekak, okey. Dekat China baru-baru ni dia orang ada beritahu yang cara yang tepat di bahagian punggung. Guys, sehinggakan di-troll, sehinggakan ada buat memes mengenai dengan cara negara China untuk buat swab test dengan tepat. Tapi hari ini lagi dahsyat, pengkaji daripada Belanda, Holland. Dia orang cakap lagi tepat apabila menjerit ke dalam sebuah mesin ni yang diberi nama Cuba Virus Detector. Okey, cara nak mengesan kena menjerit dalam sebuah mesin. Dekat situ baru tahu apabila partikel-partikel air liur berterbangan, dekat situ kita tahu sama ada orang tu positif ataupun pembawa virus COVID-19 ke macam mana. Dahsyat lah. Sekarang advance tau. Betul, Fir. Ianya sebab merupakan mungkin salah satu inisiatif untuk digunakan pada skala yang besar lah. Macam ke sekolah, ke konsert. Tapi Fir teringin lah nak cuba swab test kat China. Kau nanti benda yang dicuba. Pengalaman Marzella, betul. Tapi pengalaman macam tu tak berbaloi, tak nak. Sama. I melindungi kesucian. Ya, tak ada. Melindungi apa? Kesucian. Alright. Okey, itu cerita pasal COVID-19 dekat China. Ni masih lagi cerita pasal negara China. Seorang remaja lelaki daripada China agak viral. Sebab apa? Hobi dia lain-lain. Macam Marzella, hobi apa? Just ke kumpul skincare, makeup biasalah. Tipikal perempuan. Okey. Kalau Fir? Hobi Fir, bersukan lah. Walaupun badan aku macam ni tapi aku suka bersukan. Okey, ni cerita ni. Seorang lelaki di China. Nama dia Guang Ying, berumur 18 tahun guys. Hobi dia mengumpul habuk pemadam.
Dia Macam kupas mana tu? wadang tu nak buat apa? Raba kan. Bila kita padam dekat kertas, gosok kat kertas, kan ada habuk. Tu dia, Habuk Fir. tu dia akan kumpul-kumpul dijadikan macam bola. Tengok ni. 10 cm dia punya lebar, guys. Sampai hitam bola tu. Dia memanglah kotor kan. Yang Tak, macam aku pun pemadam. geli tengok. Ni macam apa tau? Macam majum. Macam majum, tahu jamu. Macam kambing pun ada. Tapi yang version besar lah. Yelah, Fir. Ini hobi seorang. Ya, tengok bulat-bulat macam tu, berat dia lebih daripada 1 kilogram. Oh, itu? Ya. Oh, ialah getah kan, Zel? And then dia gunakan minyak kalau tak silap. Oh, tahu Normal awak carb. eh? Tahu. Ada baca. tulis ke? Oh, dia tulis. Okey. Alright, itu cerita yang berlaku dekat China. Okey, ini cerita yang kita petik daripada TikTok lah. Okey. Cerita ni pun berlaku dekat Asia juga, tapi bukan dekat China, dekat jiran dia, Jepun. Di mana seorang pengguna Twitter ni, dekat TikTok lah ni, kat Twitter. Nama dia K0303 Fuku. Tahu Fuku je. Aku tak tahu Dia nak sebut nama dia. sebelum ni ada membela burung kakak tua. Tetapi selepas kematian burung kakak tua dia, dia macam lost. Kira dia ni pencinta Betul, haiwan betul. lah. Dan apa yang dia buat? Dia gantikan burung kakak tua tu, dia bela ayam pula sekarang ni. Bela ayam. Aduh, bayangkan. Ayam dia ada katil sendiri, Zal. Ayam dia siap ada tempat untuk mandi. Ayam dia ada tempat untuk memanja. Jarang tau orang bela ayam tahap macam ni. Selalu orang kalau bela ayam dekat reban. Okey? Itu pun dalam skala yang besar, banyak. Ini tengok. Tapi cantik Zain lah. hairan lah. Kenapa dia tak pergi jalan-jalan ke apa ke? Apa tu? Kira asyik tidur je. Sebab gambar kan mati kat situ. Kalau video pun dia dapat berjalan. Kalau gambar Itulah. memang tak ada berjalan Mungkin lah. dia Kalau cakap gambar- dia OKU tak juga kan? Tak, kalau bergambar, berjalan, conjuring. Cerita congkak lah itu. Okey. Aduh. Alright guys. Ayam pun dapat kasih sayang. Lepas ni kita akan sambung lagi. Ada banyak lagi benda yang kita nak kongsikan. Benda menarik, benda yang viral, yang panas, yang trending. Jangan ke mana-mana. Kita nak berehat. What peace kejap. Okey, terus kekal di Borak Teh Sipeng guys. Don't go anywhere. Kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng Sipeng bersama Zel dan Fir. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Jangan lupa kepada sesiapa yang terlepas episod hari ini ataupun episod yang lepas, jangan lupa anda boleh ke saluran YouTube dan jangan lupa share dan subscribe. Ya, betul. Yang semalam keluar awal, episod semalam. Betul, kita punya producer ni sangat hebat. Cergaslah producer kita ni. Producer kita ni baguslah. Dia upload cepat kat YouTube, konten pun bagus. Okey. Jangan puji dia lebih, Fir. So, kita nak teruskanlah dengan cerita yang panas, cerita yang menarik perhatian Masih kita. lagi nak borak santai pasal topik-topik viral. Apa cerita ni, Zel? Yang ini menerusi perkongsian Muna Faizura di laman Facebook. Beliau berkongsi pasal telatah anak dia masuk ke tadika. Anak dia meragam lah. Betul lah, ni kan musim-musim kembali ke sekolah. So memang adalah kes-kes. Apa cerita? Melalui screenshot perbualan bersama dengan guru tadika, guru tadika anak dia memberitahu bahawa anak dia meragam dan menangis sebabnya mau tidur. Tedah. Sampai telentang dia tidur. Tedah. Banyak macam posisi anak dia. Dia tak ada kisah dah. Jadi dia dah tidur, dia baring je. Anak aku ke tu? Bukan. Tak, sebab anak saya, Zel, lebih kurang macam inilah keadaan dia. So, kalau dia nak tidur, dia memang tidur kan. Dia memang... Tak ada apa. Tapi ini kisah betul. Anak Fir kan tidur sekatil dengan Fir dan isteri Fir. Okey, kadang setiap malam tu tidur, kadang ialah budak-budak tidur ni, dia tidur cara dia macam pelik sikit, Zal. Kadang kaki kat muka kita, kadang kaki dia kat muka mak dia. Tapi semalam, Zal, dia menangis tau.
Tengah tidur mengat. Rupanya Fir tertimpak dia. Tertimpak. Tertimpak ni. Betul lah. Betul lah, tertimpak lah. Betul lah. Tapi Fir. Ah. Dah tu macam mana lah Fir? Apalah jadi lepas tu? Fir lenyek lagi lah. Tak adalah. Terkejut lah. Aku rasa lepas tu bini Fir confirm. Dia tengok, anak kat bawah badan. Kau bayangkan badan aku macam ni. Kau bayangkan. Mesti dia merajuk kan? Siapa? Anak? Yalah. Anak taklah. Bini yang buat genjatan senjata. Okey. Itu cerita pasal budak-budak yang meragam. Meragam dekat sekolah. Okey. Kadang-kadang kita ni dalam hidup, Zal, kadang adalah benda-benda pusaka yang ditinggalkan oleh ahli keluarga kita. Selalunya pusaka ni sering kali dikaitkan dengan rumah. Betul. Okey. Macam Fir ada simpan barang pusaka dari nenek moyang ke? Adalah barang pusaka. Barang pusaka. Yang ni pula. Fir sendiri, Fir lah barang pusaka. Artifak. Yelah, Fir. Okey, ceritanya macam ni. Ni perkongsian dekat grup Kelab Deko Bajet Malaysia dekat Facebook. Nur Padilah Afandi. Oh, nama dah nak sampa-sampa adik-beradik ke? Dah nak sama. Okey, cerita dia ada rumah pusaka tapi yang yalah dah puluhan tahun, dimakan anak-anak, ditelan usia. Dah usang lah tapi dia dapat juga membuat kembali rumah tersebut menjadi sebuah rumah mewah dengan bajet yang agak walaupun ciput lah kata orang. Tapi tengok. Ni rumah dia dah. Guys, siap ada kitchen cabinet yang cantik. Gitu. Ada tiba. English vibe kan? Betul. Very cantik lah. Tengok pretty. ni selalu macam ni cat tak cukup. Tapi tetap jadi macam fashion tau. Trend. Gitu. Cantik lah, tiba. Ni boleh jadikan inspirasi. Oh, ini dah macam apa kafe-kafe hipster pun ada aku tengok. Guys, dia kongsi guys gambar-gambar macam ni. Satu hari nanti dia boleh nak buka kafe ke, Betul. longhouse ke apa ke. Betul. Longhouse. Buka longhouse. Bukan longhouse. Buka longhouse. Rumah Syab. Rumah Syab lah. Inspirasi lah. Nak buat dekor macam tu. Awak pernah lepak rumah Syab? Pernah. Kenapa pula aku tak pernah? Kau nak rumah saya mana satu? Dia ada dua jenis rumah Syab. Rumah Syab barbecue tu kan? Ada kan? Dia ada rumah asap yang BBQ ataupun rumah asap yang kau nak tunjuk bintang. Ada dua jenis. Ya, tempat favourite kau dulu, Fir. Tak apalah pergi rumah Syab. Janganlah mengibau kenangan masa Jangan lama. pergi rumah mayat je lah. Okeylah. Betul. Alright. Okey. Masih lagi kita nak sekolah. menyentuh pasal budak-budak sekolah, cikgu-cikgu kat sekolah. Kan minggu-minggu sekolah. Okey, semalam Fir tengok ada satu video ni viral tau. Dekat TikTok. Video cikgu ni dia nak mengagihkan makanan. Dia punya caption, nasib baik tak keluar api. Something like that lah. Kenapa? Dia keluarkan suara macam garang lah, macam naga tau. Naga kan kalau ni keluar api. Ni ada video ada video. Ada VT. Jom kita tengok VT sekejap. Tengok. Zel nak tengok. Kaila Alisha dah dapat dah? Kaila Alisha. Main sini. Yang lain duduk dulu. Jangan makan dulu. Kaila Alisha punya apa? Nasi ayam. Mikael bubur kan? Okey. Belok. Welcome. Ain. Bukan Ain. Putra Haziq. Tengok. Konten macam tu je. Macam tu je. Dia bukan apa, Fir. Bunyi suara dia macam kartun. Kartun apa? Kartun Doraemon. Bukan Doraemon. Bukan Doraemon ke? Bunyi macam penyanyi. Semua orang tahu. Ram. Kau ini kena viral. Okey, konten macam ni meraih views lebih daripada 100,000 tau. Semalam kita tengok. Dahsyat tak dahsyat? Buat konten macam tu. Tu orang nak tengok cikgu tu sebenarnya kan. Yelah tu. Okey. Sen pengguna kat luar tu. Guys, lepas ni kita akan bersama dengan seorang tetamu yang dia memang betul-betul pendidik. Dia mendidik murid-murid dia untuk bermuatai dan kalau kerja hakiki dia mendidik dari segi pelajaran, akademik.
Lepas ni kita akan bersama dengan Tak sabarlah nak seorang interview. jurulatih Muay Thai iaitu Abang Zaidi Wasli, dan kita akan cakap dengan Abang Zaidi. Kita akan lepak dengan dia sekejap je lagi nak tanya pasal Muay Thai, pasal Muay Thai ni dengar cerita boleh cepat slim down. Betul, Fiz. Zai pun pernah Muay Thai dulu. Alright. So jangan ke mana-mana guys. Lepas ni kita akan kembali dalam Borak Teh Sipeng. Stay tune guys. Orang tahu dan thank you guys. Anda tengah menonton Borak Teh Sipeng. Terima kasih kerana masih setia. Alright. Sekembalinya kita. Tadi Fir dah ada cerita yang kita nak bawa masuk jurulatih Muay Thai. Ni kita nak aktif sikit lah, nak sport sikit lah hari ni. Ni, Fir cakap nak interview jurulatih Muay Thai ni. Fir pernah ke Muay Thai? Tak pernah. Asal, you pernah ke Muay Thai? Well, Zai pernah lah. Oh, kau pernah Muay Thai. Rupa macam tak pernah Muay Thai lah. Cuba, kalau aku peluk kau macam ni. Okay, guys, kita sekarang ni tanpa buang masa kita nak menjemput Terpasal-pasal. Abang Zaidi Wasli. Bang, selamat datang ke set Borak Teh Sipeng, bang. Ya, terima kasih. Seorang jurulatih Muay Thai yang berasal daripada Semarahan, bang. Ya, Okey, kita cakap Dari bahasa Sarawak ke bahasa Malaysia macam mana? Yang selesa? boleh. Campur-campur Campur boleh. pun boleh. Okey, alright. So, Abang Zaidi, seorang, yelah sebab mun kita nanggau cerita dengar pasal Muay Thai, self defense pun art tu, kita akan fikir macam, oh mesti badan bigi-bigi mana semua. Tapi Abang Zaidi, badan relax cool ya. Macam saya dah pun macam terlampau sado apa semua. Okey, berapa lama dah Abang Zaidi berkecimpung dalam sukan seni mempertahankan diri Muay Thai tu? Boleh kata sukan, boleh kata seni ya nak. Dalam jurulatih ni, saya dah mengajar 9 tahun. 9 tahun. Dah 9 tahun. Bermula daripada kita memang terus-terus masuk sebagai jurulatih ataupun kita memang sebagai seorang atlet Muay Thai dulu ke? Actually, memang saya terlibat dengan martial art lah dari zaman sekolah. Terutama sekali taekwondo, silat dan sebagainya. And then banyak mewakili universiti semasa belajar. And then pertandingan di peringkat kebangsaan dan sebagainya. And then pernah mewakili Malaysia untuk World Championship taekwondo di Daejeon, Korea. Uish. And then bila umur dah meningkat dan dah bekerja apa semua, dan saya involved dengan Muay Thai. Dan belajar dengan coach Muhammad Bernard Radin Abdullah, head coach Malaysia. Okey. And then pada tahun 2012 saya tubuhkan kelab Muay Thai Phoenix Meranik. Dan pada masa tu Muay Thai di Sarawak baru nak berkembang. Dan dari kelab Muay Thai Phoenix Meranik, dan saya tubuhkan Persatuan Muay Thai UiTM Sarawak. And then group training di Unimas Muay Thai, and then kelab Muay Thai Kampung Pinang, kelab Muay Thai Jalan Tingan. Dan yang terbaru 2 tahun lepas kelab Muay Thai Phoenix Sadong Jaya. Dan itulah sepanjang 9 tahun tu selain daripada latihan, saya juga buat pertandingan lah untuk. Oh, I see. Saya ingat dalam hampir 20 pertandingan jugalah saya anjurkan. Bercerita pasal abang tadi ada sebut UiTM, Unimas. Abang student ke apa? Kita tanya. Saya sebenarnya memang ni lah pendidik lah. Saya sebenarnya asal dari full time cikgu. Saya mengajar. Saya mengajar di SMK Dalat, SMK Gedong, and then saya sekarang bekerja di UiTM Sarawak. Sebagai pensyarah lah. Sebagai pensyarah di UiTM Sarawak. Wih, dahsyat lah guys. Tengok guys. Pensyarah yang backgroundnya, cuba ni genggam tangan awak tadi tengok. Tak boleh, kita ada perjarakan fizikal. Kau jangan kena. Okey. Ada soalan ke? Ada. Saya nak tanya lah, sepanjang 9 tahun terlibat dalam bidang Muay Thai, apa pencapaian
pencapaian terbesar, cikgu? Yang terbesar. Saya ingat saya terbesar pada saya keseluruhan lah. Sebab saya bermula daripada Muay Thai tu sangat baru di Sarawak. And then, dari situ saya develop dari kampung Kira ke macam- universiti hingga ke sekiranya Semerahan tu Muay Thai tu wujud kerana inilah yang kami tubuhkan lah. Oh, betul ke bang? Kalau kita cuba nak menceburkan diri dalam bidang Muay Thai, kita kena makan tom yum hari-hari, betul ke? tak, adalah terbaca dekat Facebook orang cakap, oh kena makan tom yum gung hari-hari. Baru macam dia punya ni kick lagi, betul ke bang? Tak Actually culture lah. Culture. Tapi kalau Oh, saya kena ni lah, kena tipu lah hidup-hidup dalam Facebook. Aduh. saya pernah saya punya nak Muay. Nak Muay ni fighter lah. Dia berlatih dengan jurulatih Thailand. Memang hari-hari dimasakkan tom yum. Dan makan dengan jumlah yang banyak. Oh. Pelik kan? Makan banyak tapi kering. Tak, Badan kering. sebab abang sportsman. Sebab abang Zaidi makan banyak Zel tapi lepas tu training. Macam I Zel lepas Kau makan makan tidur. Tahu tak cerita? Tahu tak abang pernah tengok Pokemon? Tahu tak Pokemon yang Pikachu, tahu Pikachu? Mana kuning? Kawan Pikachu Snorlax. Oh. Kita tak tahu. Ataupun Slowpoke. Yang okey, Aduh. nak tanya dengan abang Zaidi lah. Sekarang ni adakah kelas Muay Thai abang berjalan seperti biasa ataupun diberhentikan semasa pandemik COVID-19 ni? Kita melihat keadaan semasa lah. Paling senang kalau budak mula sekolah, kita teruskan training. So dalam minggu depan, insyaAllah dalam minggu depan kita mulakan training untuk kanak-kanak. Oh, kadang-kadang seawal Ya. usia berapa bang? Sekolah rendah, yang darjah 1. Ush. Kita ada 3 peringkat lah. Kanak-kanak, remaja, dewasa. So kanak-kanak ni memang kita develop sebab Muay Thai ni more to respect and discipline. And then bila kita didik dari awal, kita boleh buang stigma yang mengatakan Muay Thai ni ganas. Yelah. Betul. Kita nak Persepsi. tukar persepsi tu supaya dia tahu ini bukan ganas. Muay Thai ni bukan ganas, dia more to lasak sebenarnya. So kanak-kanak ni kita latih supaya fizikalnya tough dan berdisiplin. And then yang peringkat remaja kita more to guide daripada mereka molah kerja entah apa-apa. Betul? Bagus training. Betul. And then kalau dewasa dia more to fun, burn kalori. Dia Lebih kurang macam tu. Dia kira macam all in one lah bang, one stop center lah. Sebab mempertahankan diri, sukan, mendisiplinkan diri, sukan Muay Thai. Tapi saya ada soalan untuk abang. Macam mana penerimaan ibu bapa yang menghantar kepada abang? Ada tak dia orang macam Cikgu Zaidi, lepas ni jangan encang anak saya menang lagi. Ada. Sekarang ni alhamdulillah yang hantar semuanya positif. Dan yang susunan Boleh abang menerima. pernah tak bergaduh kat luar? Bergaduh kat luar setakat ni tak ada. Tak ada? Alhamdulillah. Kalau saya terdengar, biasanya kita remind siap-siap. Kalau gaduh kat sekolah, you tak boleh masuk pertandingan. Bagus. Even you, kalau ditangkap merokok ke apa, kita tak bagi masuk pertandingan. Oh, disiplin tinggi. bang. Disiplin tinggi. Tapi dari segi pemakanan pun ada kriteria yang perlu diikut ke? Ada Pemakanan program kalau mereka ni memang dah training hard for tournament, memang makanan dia tak boleh kurang makan sebenarnya. Dia perlu energy. Melainkan ada peringkat kita nak perlu cut weight. Alright. Kalau berat dia lebih kurang, kita akan bagi dia ni sikit lah, diet sikit. Supaya berat dia sesuai dengan dia punya kategori. Okey, bila bercakap pasal Muay Thai, orang kan cakap, oi, Muay Thai, tulang kering, kena sepak, batang pisang setiap hari. Saya selalu dengar tu. Training. Okey, tapi abang jangan jawab lepas ni. Saya nak tanya abang, kejap lagi. Abang jawab. Sebab kita nak berehat sebentar. Teruskan bersama Bola Sipeng dan bersama Coach Muay Thai Zaidi Wasli.
Borak Teh Sipeng. Betul ke? Tulang kering, batang pisang. Alright guys sekalian, kembali lagi kita dalam Borak Teh Sipeng. Terima kasih kerana masih setia menonton Abang Zaidi Wasli yang merupakan seorang jurulatih Muay Thai dan seorang pensyarah di UiTM. Okey, nak tanyalah dengan Abang Zaidi, soalan basic lah. Muay Thai maksudnya apa bang? Muay Thai. Muay ni maksudnya tinju. Oh, tinju Thailand lah. Thai itu maksudnya satu, disatukan. Thai itu Tinju sebenarnya, disatukan. Dia bukan Thai tu maksudnya Thailand ke? Itu yang perception salah tu. Dia bukan Thai. Thai itu maksudnya dia disatukan. Muay Thai. Oh, kira macam yang kau cakap tadi dah. Dia all in one. Sebab dia macam tu lah. dia ada punch, dia ada siku, dia ada lutut, dia ada kick. So dia disatukan. Okey, Muay Thai dengan MMA sama tak bang dia punya konsep? Muay Thai ni more to standing fight lah, berdiri. Okay, kalau MMA dia all rounder, dia boleh standing, dia boleh ground. So Muay Thai ni more to standing fight untuk ni lah. Tapi kalau nak bergerak pun boleh, masih boleh lah. Masih boleh. Nak flying kick semua boleh lah. Boleh. Semua boleh. Saya selalu kena flying kick kat rumah bang. Tu saya nak belajar macam mana nak tahan berdiri saya. Saya selalu tahan macam ni bang. Kau dah protect lah. Kau dah belajar protect lah. Jangan bawa komik, ambil isi salah. Cumanya ni lah, kita selalu bila kita selalu dikatakan Muay Thai ni ganas dan sebagainya, sebenarnya kita tak faham dia punya kategori. Dia ada berapa kategori? Dia ada kategori profesional dengan amatur. Okey. Kalau profesional yang kita selalu tengok tu, pakai sop pendek, pakai glove lawan tu, itu profesional. Kalau untuk amatur yang dibenarkan dalam yang dah masuk pun dalam SUKMA, Sukansi dan bakal masuk Olimpik, dia amatur. Bila amatur, so banyak protection, headgear, glove, dia tebal lagi. Boxing jugalah, boxing amatur lah. Dia ada body protector lagi. So macam mana dia nak dapatkan kategori dia profesional? Adakah dia perlu melepasi ujian tertentu ke, atau dia perlu memenangi sebanyak mungkin perlawanan untuk menunjukkan dia profesional? Okey, profesional ni kategori yang kita biasanya bukan melibatkan pertandingan yang seperti SUKMA, Sukansi. Dia kategori yang lebih besar lah. Lebih besar dan biasanya melibatkan promoter dan sebagainya. Ini dan yang nak terlibat terus sebagai peserta pro ni memang dia dah training, memang live dia untuk fight. Okey, macam okey, Muay Thai asal dari Thailand kan? Ada tak negara lain yang lebih hebat daripada Thailand sendiri sekarang ni dalam Muay Thai? Ke memang Thailand yang mendominasi Muay Thai sekarang ni dekat dunia? Sekarang ni dia lebih seimbang lah sebenarnya. Oh ya ke? Sebab negara-negara lain dah start catch up. Macam Rusia ke Vietnam, negara-negara di sekitarnya ke, semua bersaing dah. And even Europe pun fighter not bad. Kalau kita tengok UFC dan sebagainya, One Championship, ramai je yang Mak Saleh boleh kalahkan Thailand. Betul? Okey, macam negara Malaysia sekarang, di manakah par kita dalam Muay Thai? Adakah kita antara yang terbaik ataupun masih dalam proses untuk menjadi yang terbaik? Kita masih lagi dalam proses develop sebenarnya. Masih lagi. Yang bagusnya kita prospek tu sudah ada, sudah nampak. Dan kita ada juara dunia remaja asal dari Kuching. Oh ya ke? Nama siapa? Yes, Muhammad Arifudin. Dan dia sekarang base di Perak lah. Dia stay di Perak. Juara dunia? Juara dunia, juara Sukansi, juara SUKMA. Ui, dahsyat lah. Bangga lah dia orang Sarawak.
Dan juara Malaysia untuk lelaki Muhammad Rifidin, dan wanita kita ada seorang lagi. Saya lupa nama dia. Tapi untuk peringkat remaja kita ada championnya. Nama dia saya lupa nama dia. Tapi nantilah dia cari balik. Okey. Saya pernah mendengar mitos ni lah bang. Kalau nak join Muay Thai, tulang kering kaki kena kuat. Kena sepak batang pisang lah, batang ni lah setiap hari. Betul ke bang? Benda tu bang? Ke mitos saja? Okey, secara tradisional dulu mungkin. Tapi sekarang kita sport science dah berkembang. Right? Fighter sekarang tak perlu pun sepak batang pisang ke batang pinang ke. Dia hari-hari sepak punching bag pun kaki akan kuat. Itu benda yang lebih selamat sebenarnya. Kita develop strength tu slowly. Betul. Dan supaya long term dia tak memberi kesan yang buruk ke atas fighter tu sendiri. Iyalah, sebab batang pisang kita tahu batang pisang ni banyak penunggu bang. Kok pisang. Kok tersangkut nanti. Tak, arwah nenek saya cakap jangan main batang pisang hari-hari, bahaya cakap. Tu yang saya bertanya lah. Tapi betul lah bang. Bila sport science sudah berkembang tapi macam abang sendiri dah 9 tahun involved dalam Muay Thai. Sebelum ni dengan martial art lain, kecederaan abang paling teruk sekali abang pernah alami apa bang? Saya sendiri kata paling teruk tu tak adalah. Tak ada Paling teruk tu tak adalah. Serius? Kalau Mungkin abang setakat ada sedikit tips nak share. lebam-lebam Itu adalah. itu biasalah. Lebam-lebam tu mesti bukan ni bukan kena tumbuk oleh lawan, mesti dekat rumah kan oleh bini kan. Kau tu dah biasa Biasa. Betul. Nampaknya keganasan rumah tangga. Bukan keganasan. Itu memang betul bagus tu. Okey. Memang tak ada apa Tapi kalau murid abang sendiri ada tak yang paling teruk kecelakaan yang abang pernah tengok? Paling teruk berjahit lah. Berjahit. Itulah saya takut bang nak join martial art. Tapi Mungkin tu persiapan mental dan bagi fizikal. fighter kalau ada jahit tu dia proud. Bagi dia something special. Saya teringin. Kalau orang cakap apa? Saya teringin apa? Teringin nak join Muay Thai. Orang cakap kalau join Muay Thai berat badan boleh at least sekurang-kurangnya turun. Tapi saya tak tahu dekat mana, dengan siapa saya nak belajar. And then saya pun takut juga dengan ni lah. Macam abang cakap tadi, kalau kena sparring tu, kena tumbuk. Saya tak nak sakit bang. Kalau sakit lebam, tak ada job. Takkan saya luka-luka muka. Orang nak bang. Tak ada orang tengok. So, okay, macam mana kalau saya nak mendaftar macam mana bang? Okay, untuk fitness, Muay Thai dia kalau untuk fitness, dia more to fun sebenarnya. Dia tak mendatangkan injury dan sebagainya sebab you one and one dengan coach. And then coach biasanya coach Muay Thai ni dia very kita enjoy training dia. Dia bagi sound effect lah, you punch, wah. Memang seronok. Saya pernah. And then ini yang menyebabkan dia bila habis dia rasa fun, Muay Thai is fun. Untuk fitness memang fun. Mungkin Fir nanti balik boleh cubalah. Cubalah, boleh lah. Tak, kita cuba basic dah dulu bang. Janganlah Cuba terus training dia. nak Tak polen sedih. saya. Fir pergi fight. Macam Mas cakap dia pernah join Muay Thai, betul ke? Pernah, Zel ingat. Pernah belajar dengan Abang Zaidi? Pernah. Tapi mungkin dia tak ingat Bukan Zel. Zulatih. Okay. Sebab dulu Zel zaman universiti noob lah. Okey, sampai sekarang pun sama. Okey. Tak. Okey, Zel. nak tanya dengan Mazila. Macam mana personality Abang Zaidi bila tengah mengajar? Okey. Very strict lah back then. Serius. Waktu tu yang apa Zel ingat, waktu tu kita orang training dia suruh punch, tendang-tendang apa semua tu you mesti tendang lah. And dia lari sana sini. Dia strict lah. Tak boleh, I think that time mesti ikut apa yang dia suruh buat tu lah. Tak boleh, tak ada rest. Betul ke dia bagus bang? Dia okey? Dia tak ingat. Coach tak ingat. Saya ingat batch dia. Tapi biasanya training, kalau universiti saya tak bawa lah. Tapi kalau di club saya sendiri, Phoenix Marine, saya bawa rotan.
Saya bawa rotan. Takkanlah pada rotan wanita cantik Tapi ni, seronok, Fir. bang. Fir, tapi seronok lah. Oh, Ikut seronok? training. Betul. Seronok Sebab dengan Abang Zaidi ke seronok training? seronok training. Oh, seronok training. Zel seronok punching. Oh. Tendang-tendang tu semua. Sebenarnya dia ni gunakan benda tu untuk release dia punya ni Oh, stress. yelah, betul. Itu Betul, sekarang boleh katakan terapi. Terapi, yes. Okey, kalau setakat terapi, kira macam contoh kalau nak tumbuk betul-betul, dia tak adalah tahap hebat sangat kan. Kalau saya kacau dia sekarang, dia tumbuk saya mungkin tak sakit kan dia. Adalah. Okey, Kau jangan bang. Okey. Mungkin abang ada kata-kata pesanan ataupun kepada belia-belia yang teringin nak join ataupun tergerak hati lepas tengok kita punya borak-borak ni, mana tahu macam mana nak register untuk menjadi anak murid ataupun jadi ahli Muay Thai di bawah kendalian abang. Macam mana bang? Okay. Untuk training Muay Thai ni, jadi members, kalau di Semerahan kita ada Kelab Muay Thai Phoenix Meranek lah, di Kampung Meranek. Dan kalau di Kuching ni, kita ada kelab-kelab yang berada di Kuching ni. SS Fighter, Sting Muay Thai, Kelab Muay Thai Buaya Putih. Dan yang terbaru di depan Viva City tu, ada kelab baru Muay Thai. Dan datang training Muay Thai, dia sukan yang sangat menyeronokkan, fun dan boleh bagi kita Yuran tahap mahal tak bang? fitness Yuran. kita. Yuran bulanan mahal. Okay. Yuran bulanan Mampu milik ah? mampu milik. Alright. Lebih-lebih lagi kalau di kampung, memang kita bagi yuran yang Saya mampu. nak datang nanti jumpa abang ajar, saya nak pakai seluar pendek sahaja. Tak berseluar kecil saja. Saya nak betul-betul macam profesional, tak nak pakai baju. Biarlah orang muntah, saya beli apa saya. Okey? Itu belakang punya cerita. Alright. Kita sambung. Kita ucapkan terima kasih kepada Abang Zaidi ataupun Sir Zaidi, seorang pensyarah, seorang jurulatih Muay Thai yang berasal daripada Semarahan. Kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih bang. Sekejap lagi kita sparring, cuba kat luar lah bang. Cuba je lah. Abang dengan Manzela. Saya rasa dia, saya referee. tapi saya rasa Fir sesuai dengan sumo. Okay guys, kepada yang terlepas Kau nak pakai ni seluar kecil tadi. untuk menonton episod hari ni, jangan lupa boleh stream kita orang dekat YouTube. Dan kepada yang terlepas untuk episod semalam pun sama juga. Dan esok kita akan kembali macam biasa di saluran 122 Astro dan 122 My Freeview untuk Borak Teh Sipeng jam 2.15 petang. Of course esok ada tetamu yang lain bersama dengan kita. Guys, stay safe guys. Jangan lupa untuk mendaftar program vaksinasi COVID-19 yang tengah dijalankan. Senang je guys, pergi ke My Sejahtera dan daftarlah Jalankan dekat tanggungjawab sana. Alright guys, lindung diri, lindung semua. Terima kasih bang. Esok kita jumpa. Stay safe. Assalamualaikum guys. Bye bye. Borak Teh Sipeng. Ciao.